Orang Melayu pernah mengatakan, berlian sebelum dicanai, tiada siapa tahu nilainya. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Kesley Luang Anak Jemat. Umur saya ialah berumur 15 tahun. Saya kini sedang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kabong, SMK Kabong yang terletak di daerah Saratok, Sarawak. Hobi saya ialah membaca buku dan melakukan aktiviti-aktiviti yang mampu mencerdaskan badan dan mencerdaskan minda. Dalam bicara buku pada kali ini, saya telah memilih sebuah buku yang bertajuk Koleksi Cerita Dunia Terbaik. Buku ini mengandungi 16 koleksi cerita dongeng dan mempunyai 129 halaman muka surat. Nama penulis buku ini ialah A. Ralvinder Singh, manakala bukunya diterbit oleh Ladybug Publishing and Distribution. Buku ini amatlah menarik. Terdapat berbagai nilai universal yang dapat kita pelajari daripada buku ini. Antaranya ialah nilai kejujuran, nilai berterima kasih, nilai kesederhanaan, nilai kerjasama, dan nilai bertoleransi. Sebagai contoh, cerita Angsa Liar dengan Berlian. Alkisah, seorang lelaki kaya yang bernama Hartono telah jatuh miskin kerana kalah berjudi dan ingin terjun ke dalam sungai untuk membunuh diri. Tiba-tiba, seekor angsa liar telah menghampirinya. Turut merasa kasihan, angsa tersebut lalu memberinya sebutir berlian. Hartono berasa gembira lalu bergegas untuk menjual berlian itu lalu menjadi kaya. Pada suatu hari, seorang puteri diraja telah menghidap sebuah penyakit yang amat aneh. Dia hanya mampu disembuhkan oleh hati angsa liar tersebut. Hartono tanpa berfikir panjang telah pergi menangkap angsa liar tersebut lalu membawanya ke istana. Angsa itu telah merayu-rayu untuk dilepaskan tetapi tidak diendahkannya. Sepanjang dalam perjalanan ke istana, Hartono telah ditimpa oleh nasib malang. Sekawan kerbau liar telah merempuhnya, lalu dia pun meninggal dunia. Moralnya, janganlah kita berbuat jahat terhadap orang lain. Selanjutnya, cerita yang kedua yang ingin saya kongsikan ialah bertajuk Pencuri Kuda Padi. Alkisah seorang budak yang bernama Bob amatlah menyayangi kuda padi pemberian ayahnya sempena ulang tahun kelahirannya. Tiba-tiba, keesokan harinya, kuda Bob pun hilang dari kandang. Bob begitu cemas dan sedih dan teruskan usaha untuk mencarinya, tetapi usahanya itu hanyalah sia-sia. Keesokan paginya, Bob dan ayahnya pergi ke pasar untuk membeli barang makanan. Mereka berdua telah terserempak dengan penjual kuda padi bersama kuda-kudanya. Bob mengecam kuda padi miliknya lalu bertanya kepada penjual kuda padi tersebut. Walau bagaimanapun, penjual kuda padi itu berkata bohong dan menyatakan bahawa kuda padi itu adalah miliknya. Oleh kerana akal si Bob yang amatlah cekal, pencuri kuda padi itu telah berjaya ditangkap. Moralnya, janganlah kita berbohong kerana perbuatan itu tidak mulia. Antara pengajaran yang dapat kita pelajari daripada sebuah koleksi ini ialah kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita juga seharusnya bersyukur terhadap apa yang kita miliki, dan kita tidak boleh menjadi tamak, dan kita seharusnya sentiasa berhati-hati semasa dalam memilih kawan. Dan yang terakhir sekali, kita seharusnya bekerjasama semasa dalam melakukan sesuatu secara berpasukan. Amalan membaca perlulah disemai dalam diri kita sejak kecil lagi, kerana membaca akan
menambahkan ilmu pengetahuan kita. Jadi, bagi mengakhiri bicara buku saya pada kali ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Pergi ke kedai membeli halia, halia dibeli bersama serai. Amalah membaca, amalah mulia, agar menjadi orang yang pandai. Terima kasih.